Okey, saya share skrin ni semua nampak kan? Just nak revise balik dulu. Okey, bab 1 indeks ni. Indeks ni kita kata dia adalah kuasa. So dalam nombor bentuk indeks, nombor yang kita tulis dalam bentuk indeks, dia mesti ada nombor yang, okey, nombor ni bawah ni kita panggil dia asas. Okey, asas. Manakah asas dia? Okey, 5. Manakah indeks dia? 2. Indeks dia adalah 2. Okey, indeks ataupun nama lainnya adalah eksponen. Ataupun nama lainnya juga ialah kuasa. Kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Benda yang kuasa-kuasa tu ialah indeks lah. Okey, indeks. Okey, so kalau kita tengok dekat sini kan, sini saya kata ni adalah bentuk indeks. Bentuk indeks. 5 kuasa 2, 4 kuasa 3, 0.8 kuasa 6, negatif 2/7 kuasa 4 tu adalah bentuk indeks. Bentuk indeks. Dia mesti ada asas dengan indeks tersebut. Bentuk indeks mesti ada asas dengan indeks tersebut lah. Soalan, okey, soalan ni macam soalan pengenalan lah pasal bentuk indeks kan. Okey, kadang-kadang dia kata 5 kuasa 2. Okey, nyatakan yang mana asas, yang mana asas, yang mana indeks. So, awak bagilah asas ialah 5, indeks tu ialah 2. Untuk yang ni kan. Kalau yang ni, okey, asas dia 4, indeks dia 3. Macam tu je. Okey, lepas tu pendaraban berulang. Bentuk indeks ni adalah pendaraban berulang lah. Kalau 5 kuasa 2 maksudnya 5 darab 5. 4 kuasa 3 maksudnya 4 darab 4 darab 4. 3 kali lah. 0.8 kuasa 6 pun 0.86 kali. Kalau negatif 2/7 kuasa 4 maksudnya awak ulang yang dalam kurungan ni lah 4 kali. Macam tu je. Senang je kan? Okey, lepas tu kita tukarkan nombor ke dalam bentuk indeks. Contoh dia bagi nombor 16. Okey, 16 ni tukarkan ke dalam bentuk indeks. Dia tak kata dia nak asas berapa kan. Dia tak bagi tahu dia nak asas berapa. So bebaslah. Untuk soalan ni bebas. Kalau 16 boleh 4 kuasa 2. Boleh jadi 2 kuasa 4. Sebab dia bebas. Melainkan soalan bagi tahu. Okey, tukarkan nombor berikut ke dalam bentuk indeks asas 2. Contoh. Tukarkan nombor berikut ke dalam bentuk indeks asas 2. So asas 2 kita kena pilih 2 kuasa 4 lah. 2 kuasa 4. Sebab asas dia 2. Lagi, okey, 81 ni 9 kuasa 2 lah. Dan 27, 3 kuasa 3. Yang ni awak kena ingat lah. Pastikan ingat yang ni. Dah ingat ke belum? 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16, 5 kuasa 2, 25, 6 kuasa 2, 36, 7 kuasa 2, 49, 8 kuasa 2, 64. Ingat, semua kena ingat. Kuasa 2 tu ingat. Yang kuasa 3 tu ingat sampai nombor 5 pun okey dah. 2 kuasa 3, 8, 3 kuasa 3, 27, 4 kuasa 3, 64, 5 kuasa 5, 2, 1, 5. Sorry, 1, 2, 5. Jadi saya ingat yang sampai 5 je. 6 kuasa 6, 6 kuasa 3 tu 2, 1, 6 dah kan. Okey. Lagi. Okey, kalau soalan 64/125. 64/125 maksudnya kalau ni pecahan kan, dia ada sebutan atas dengan bawah, penyebut dengan atas dia tu. Okey, jadi kita kena masing-masing kena bagi indeks yang sama. Indeks yang sama. 64. Okey, kita boleh buat indeks berapa? 4 kuasa 3. Boleh. 125. 5 kuasa 3. So masing-masing ada indeks yang sama.
kuasa 3 lah, 3 tu. Indeks yang sama iaitu 3. So bila sama kita boleh sekalikan macam ni lah. 4/5 kuasa 3. Okey, jelas. Okey, so soalan latihan. Ungkapkan dalam bentuk indeks. Nombor 1 ABC ni rasanya dah buat kan. 1 ABC dengan nombor 2 ni kita dah buat waktu kelas lagi kan. 1, 2, 3 rasanya buat dalam waktu kelas. Okey, nombor 1A tak ada masalah lah kan. 5 darab 5 darab 5 ni, so kita dapat 5 kuasa. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. So 5 kuasa 7. Betul lah 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia 5 kuasa 7. Saya tak pasti saya lag ke tak. Nak tanya awak nampak tak dia gerak merah ni? Ke dia macam lag? Kejap ada, kejap tak ada macam tu. Dia tak smooth. Smooth ke lag? Lag sikit-sikit. Okay, kalau sikit-sikit tak apa. Tak tu sangat kan. Tak ketara sangat. So boleh lagi lah. Okay, soalan B. Nombor 1B. Negatif 2 ada 4 kali kan. Negatif 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Jadi kita tulis dia negatif 2 tu. Okay, negatif 2 kuasa 4. Jangan tulis macam ni. Pastikan tulis sekali dengan kurungan dia. Pastikan tulis sekali dengan kurungan dia lah. Negatif tu, negatif 2 tu kuasa 4. Jangan tak buat kurungan. Sebab bila awak tak buat kurungan, dia jadi lain. Kalau awak masukkan negatif 2 kuasa negatif 2 kuasa 4 dia tak sama dengan negatif 2 kuasa 4. Dia tak sama. Benda yang berbeza dua ni. Okey. Dan C 4/9 darab 4/9 darab 4/9. So 4/9 tu ada 3 kali. So awak tulis je lah 3 kali. Kiranya 4/9. Dia ni adalah pecahan kan. Ada pecahan atas bawah. So 4/9. Jangan tulis 4/9 kuasa 3 macam ni. Tak boleh lah. Dia tak boleh buat macam ni je. Tapi kita kena buat kurungan. Okey, kalau macam ni, kalau yang macam ni, kuasa 3 tu maksudnya 4 sahajalah kuasa 3. Tak termasuk dengan penyebut dia 9. Kalau 3 ni 4 je kuasa 3. So, kita kena buat kurungan supaya dekat sini 4 tu kuasa 3, 9 pun kuasa 3. Okey. So, okey nombor 1 boleh jawab dengan betul. Okey. Nombor 2, ungkapkan dalam bentuk indeks. Ungkapkan dalam bentuk indeks 729. Sekejap.
Okey, ungkapkan dalam bentuk indeks 729. So yang ni kita try buat punca kuasa lah. Ini pun awak dah buat kan soalan nombor 2 ni. Kita cuba buat 729 punca kuasa 729 punca kuasa 2 punca kuasa. Kalau tak dapat jawapan punca kuasa 2 729 tu, awak boleh tukar kepada punca kuasa 3 sampai awak dapat nombor bulat. Dia ni 729 kan nombor bulat. So pastikan awak buat punca kuasa tu dapat nombor bulat juga. Sama ada punca kuasa 2 atau punca kuasa 3 atau punca kuasa 4. Tak kisahlah sampai dapat berapa kan. Okay, so any jawapan? 729 boleh tukar ke apa? Kita tengok balik jawapan awak semua. Ada tak 2 kuasa something ada? Dua puluh tujuh kuasa 2. 27 darab 27. Tak salah je. 27 itu 49. Okay. 27 kuasa 2. Kuasa 2, 729 dapat 27 kan. Okay. So kita terimalah. Kita terima 27 kuasa 2. Ada lagi jawapan lain? Rasa macam saya dah share lah hari tu kan. Kuasa 2. Kuasa 6 ada je. 3 kuasa 6. Okey, 3 kuasa 6. 9 kuasa 3. 3 kuasa 6. Okey, 729 betul. 9 kuasa 3. 9 kuasa 3. 729 juga. Okey, so banyaklah jawapan dia. Okey, so yang B negatif 32. Negatif 32 kita tukarkan kepada bentuk indeks. Okey, nombor ni negatif 32 dia ada apa ni? Negatif kan. Dia ada negatif 32. So kalau negatif selalunya dia akan dapat negatif jugalah dekat dalam. Negatif apa? Kuasa tu mesti nombor ganjil. Kuasa ni mesti nombor ganjil. Negatif berapa kuasa dengan nombor ganjil. Dia akan dapat macam ni. Okay, so negatif berapa sekarang ni kan. Okay, so kalau nak tahu negatif berapa, awak just ambil 32. Jangan ambil negatif 32, punca kuasa tu. Okay, jangan punca kuasa 2 negatif 32. Yang ni tak dapat. Yang ni tak dapat. Dia tak akan dapat, dia akan dapat max error lah. So kalau macam ni, awak ambil yang positif sahaja dulu. 32. Okay, 32. Sekejap. Okay. Sekejap. Kalau negatif kalau negatif 32, awak pilih punca kuasa 3. Punca kuasa 5, okay, boleh letak negatif 32. Tapi dengan syarat awak kena letak kuasa, punca kuasa ni nombor yang ganjil lah. Dan saya letak kat sini kan. Ni negatif 32 ni. So kalau dia nombor negatif, nombor kat sini pun negatif jugalah. Dan kalau negatif kat sini, dia mesti indeks dia nombor ganjil. Mesti kuasa nombor ganjil. So bila kuasa nombor ganjil, maksudnya negatif 32 ni kita punca kuasakan oleh punca kuasa dengan punca kuasa 3 atau punca kuasa 5 atau punca kuasa 7, 9, 11 dan seterusnya nombor ganjil.
Okay, faham kan? Faham? Mesti nombor ganjil. So kalau kat sini kita try. Punca kuasa 3, 32. Ada tak? Dapat perpuluhan. Dapat perpuluhan. So tak boleh. Mesti nombor bulat jugalah 32. Kalau punca kuasa 5. Punca kuasa 5. Negatif 32. Okey. Punca kuasa 5 negatif 32 dapat nilai negatif 2. So dapatlah kat sini. Jawapan dia negatif 2 kuasa 5. Negatif 2 kuasa 5. Okey. Mesti ambil punca kuasa tu nombor ganjil. Kalau dia negatif. Ingat tulis nota kat tepi. Tepi soalan ni. Soalan C. Okey, soalan C dia pecahan kan. Kalau awak nak tukar kepada perpuluhan pun boleh. Ataupun kita buat je, kita selesaikan je dalam bentuk pecahan ni. Okey, 1296 dengan 10,000 bila pecahan. Dan soalan ni contoh ni C ni kan. Bila pecahan dia kena indeks yang samalah. 4 ni kuasa 3, 9 pun kuasa 3. Jadi dia guna indeks yang sama. So kalau macam ni kita kena bagi dia, kita ubah dia kepada indeks yang samalah. 1296 ni. Kalau awak ambil punca kuasa 2 contoh. Punca kuasa 2, 1296. Boleh ke? Dapat nombor bulat tak? Dapat. Dapat. Dapat apa ni, dapat nombor bulat kan? Punca kuasa 2, 1296. 36. Okey, 36. So 36, 10,000 kalau kita punca kuasa 2 dapat nombor bulat. 10,000 kuasa 2. Punca kuasa 2. 100. Okey, 100. Maksudnya 36 per 100 kuasa 2 lah. 36 kuasa 2, 100 pun kuasa 2 kan. Tadi punca kuasa tukarlah jadi kuasa 2. 36 kuasa 2, 100 kuasa 2. So kalau dekat sini 36 dengan per 100 tu sebenarnya awak boleh kecilkan lagi. 36 boleh bagi dengan berapa? Boleh bagi dengan 4. 36 bahagi 4 dapat 9. 100 bahagi 4, 25. Kecil dah serasa. Lepas tu kuasa 2. Okey. Boleh. Yang ni 0.0625. Ni nombor perpuluhan kan. So bila nombor perpuluhan, apa ni? Kita buat punca kuasa tu memang kena dapat nombor perpuluhan jugalah. Dapat nombor perpuluhan juga. Okey. So kalau perpuluhan, kalau kita tengok dekat sini, dia ada 1, 2, 3, 4. 4 nombor selepas titik perpuluhan tu. 4 nombor. 4 tempat kan. 4 tempat perpuluhan. Okey, jadi bila 4 tempat perpuluhan maksudnya kita nombor genap lah kan. Okey, nombor genap jadinya dia mesti punca kuasa dengan nombor genap jugalah. Punca kuasa nombor genap juga. Okey, so tulis highlight kat sini. 4 langkah, 4 tempat perpuluhan. Jadi kuasa tu indeks, okey, indeks lah. Indeks mesti nombor genap. Nombor genap.
kita ada nombor genap dengan nombor ganjil kan. Odd variable dengan even variable. Odd and even number kan. Okay, so mesti yang ni mesti even number, nombor genap. Kalau 0.0625, so saya kata tadi nombor genap kan. Maksudnya awak kena try lah. Punca kuasa 2. Kalau tak dapat jawapan, punca kuasa 4. 0.0625. Macam tu. So kalau punca kuasa 2, 0.0625 berapa nilai dia? Nak punca kuasa 2 pun boleh, punca kuasa 4 pun boleh, punca kuasa 6 pun boleh. Asalkan ada jawapan lah. Sekejap, kalau punca kuasa 6. Try. Boleh ke tak boleh? Punca kuasa 6 dapat nilai berapa? 0.629960. Macam nombor dah tak cantik dah lah. Nombor yang tak boleh tukar kepada nombor pecahan. Dia tak boleh tukar pada nombor pecahan. Awak tekan yang kalkulator tu dalam SD tu kan. SD yang tukar kepada pecahan dengan perpuluhan tu. Kalau dia boleh tukar kepada pecahan, maka kita boleh ambil jawapan. Boleh ambil jawapan itu. So, kalau dekat sini, okay, kalau kata ambil punca kuasa 2 lah. Punca kuasa 2 awak akan dapat nilai 0.25. Kalau punca kuasa 4, awak dapat nilai 0.5. So, untuk soalan ni dia tak kisahlah. Dia boleh jadi 0.5, kuasa 4 pun boleh. Ataupun 0.25 kuasa 2 pun boleh. Okey, setakat ni faham tak? Faham? Lukman? Farhana? Faham, okey. Okey, so soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3, diberi A darab A darab A darab A sama dengan 9. Nyatakan nilai A dan N. Okey, so nilai A tu kiranya A darab A darab A darab A. Sepatutnya A kuasa 4 lah kan. Kita dapat nilai 9. A kuasa 4 sama dengan 9. Okey, so 9 ni, sekejap. Okey, 9 kuasa N. Sorry. A kuasa 4 sama dengan 9 kuasa N. Oh, senang je. So, nampak tak? 4 tu ialah N dan A tu ialah 9. So, tulislah balik. A sama dengan 9, N ialah 4. Macam tu je lah. Okay. Nombor 4. Nombor 4. Diberi K kuasa 7 sama dengan negatif 128, cari nilai K. Diberi K kuasa 7 sama dengan negatif 128, cari nilai K. So dekat sini K kuasa 7 kan. Okay, macam tadilah, macam yang saya kata tadi. Kalau sini nombor negatif 128, so maksudnya K tu mesti nombor negatif juga. K tu mesti nombor negatif juga dan kuasa tu mesti nombor ganjil. Nombor ganjil. So kalau dekat sini dia bagi 7. Maksudnya kita kena punca kuasa kan 7 lah.
negatif 128 untuk cari nilai K. Punca kuasa 7. Cuba try tekan. Cuba lagi, try lagi benda yang sama. So dapat negatif 2. Betul, negatif 2. K dapat negatif 2. Okay. Nombor 5, hasil pendaraban berulang suatu nombor sebanyak n kali ialah 7776. Tentukan nilai n. Okey, dia kata suatu nombor tu, okey nombor tu tak tahulah berapa. Okay, saya letak x lah. X kan tak tahu berapa. X darab x darab x. Okey, tak tahu berapa. Tak tahu berapa. Kalau x darab x darab x ni x kuasa 3 kan. Kalau macam ni x kuasa 3. Kalau soalan nombor 5 ni dia tak tahu berapa. N kali. Maksudnya x kuasa n lah. Boleh? X kuasa n lah maksud dia. Sama dengan 7776. So tentukan nilai n. Okey, tentukan nilai n. Sekejap. So soalan ni tentukan nilai n maksudnya awak kena punca kuasa sekejap. Kita boleh try and error sebenarnya kan. Sebenarnya kalau 7776 tu okey, kita cuba punca kuasa 2. Boleh ke punca kuasa 2? Punca kuasa 2 boleh? Kalau tak boleh punca kuasa 4. Punca kuasa 4. Punca kuasa 3 pun boleh nak kira. Punca kuasa berapa? Tekan bagi dapat nombor bulat lah. Punca kuasa 5, 4 tak boleh. 5, okey 5 pun dapat nilai 6 kan. Okey dapat 6. So dekat sini maksudnya 6 kuasa 5 sama dengan 7776. So dekat sini x kita ialah 6 dan n kita ialah 5. Soalan nak tentukan nilai n, maka n je lah sama dengan 5. Okey, boleh buat tak? Okey, sebelum kita teruskan lah. Tak apa tu. Boleh buat. Okey, boleh. Alright. Sebelum kita teruskanlah kepada 1.2 hukum indeks. Sebelum kita teruskan kepada hukum indeks, kita cuba buat lagi soalan yang macam tadi. Soalan macam latihan ni. Okey. Kita cuba latihan hari ni. Okey, boleh salin soalan. Ungkapkan nombor berikut dalam indeks lah. Okey, untuk soalan ni saya bagi asas dia. Contoh soalan A. 81. Tukarkan 81 ni kepada asas 3. Saya nak asas atau base 3. Ada tak dekat sini yang ambil matematik DLP?
Restiania matematik DLP ke? Oh, DLP. Kiranya soalan tu susah sikit lah nak faham kan. Bila belajar ni, okey. Dalam kelas-kelas lepas, okey tak belajar dalam kelas saya ni? Sebab DLP tu. Okey je, okey. Sekejap. Kalau untuk form 3 ni, kan awak semua tak ada buku kan? Awak nak beli buku ke? Kalau kita buat latihan macam ni lah, macam minggu apa sebelum ni awak guna buku fokus kan. So nanti saya akan bagi tahu kita akan guna buku mana. Nanti boleh belilah. Kita buat dalam buku tu. Okey. Boleh nak beli buku? Kan nak bagi soalan macam ni je, nak salin soalan. Buku tu buku latihan lah, buku latihan. Buku latihan yang ada soalan. Soalan saya, awak lebih prefer beli buku, buat latihan dalam tu ataupun saya bagi soalan awak salin dalam buku tulis? Okey. Dua orang beli buku. Okey. Kalau macam tu, minggu depan lah. Minggu depan saya update buku mana yang nak beli. Tengoklah sama ada boleh beli sendiri ataupun nak beli dengan saya pun boleh. Okey, nanti. Nanti kalau ada apa-apa masalah tak boleh nak beli buku, ada masalah kewangan ke apa, okey boleh info saya. Okey, so nantilah yang tu, okey insyaAllah kita akan beli buku. InsyaAllah nanti saya cari dulu buku mana yang kita sesuai nak gunalah untuk belajar online lagi kan. Okey, sambung. Latihan ni ungkapkan nombor berikut dalam bentuk indeks. 81 buat nombor yang asas 3. Asas 3 maksudnya 3 kuasa berapa. 3 tu asas. Lepas tu kuasa tu indeks berapa. 3 kuasa berapa dapat 81. Macam tu. Boleh je, senang je sebab saya dah bagikan asas ataupun base base ya Haris, base. Bahasa Inggerisnya base. Base 2/5. Maksudnya 2/5 tu kuasa berapa dapat 8/125. Macam tu je lah.
Okay, sampai F 6 soalan lah.
Dah siap ke? Kalau dah siap, boleh komen siap. Nak hantar boleh, tak hantar pun tak apa. Tapi komen siap. Okey. Okay. Semua. Saya nak tunggu semua. Semua siap baru saya bincang. Okey, Amira siap. Aman. Zafran siap. Lagi. Soalan B, C, D, E. Sama je. Kalau pecahan ke, nombor bulat ke, perpuluhan ke, maksudnya dia bagi asas berapa ni kan. Ungkapkan nombor berikut 81, asas 3. So maksudnya dia nak 3 kuasa berapa dapat 81. So nombor 81 ni awak tukar kepada 3 kuasa berapa. Kalau macam yang ni, 8/125. 8/125 asas 2/5. So maksudnya dia nak 2/5 kuasa berapa dapat 8/125. 2/5 tu mesti kuasa. 2/5 tu asas lah. Asas. Macam yang ni 3 kuasa berapa. So yang ni 2/5 kuasa berapa dapat 8/125. Kalau C 7 kuasa berapa? 49. Yang ni D 3/4 kuasa berapa dapat 27/64. Kuasa berapa? Kita just cari kuasa je sekarang ni. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Okey. A 81 So dia buat asas 3. Dia dah bagi tahu kan asas 3. So maksudnya awak kena try and error lah. Try and error lah. 3 kuasa 2 dapat tak 81. 3 kuasa 3 dapat tak 81. 3 kuasa 4. Awak kena ni lah. Okay, saya tunjukkan soalan A. A ni 81 ialah asas 3 kan. So 3 darab 3 dapat tak 81? Tak dapat lagi kan. 9. Okay. 9 darab 3 dapat tak 81? 9 darab 3, 27. Okey, tak dapat lagi. Darab lagi 3. 27 darab 3. 27 darab 3. 81 lah. Okey, so bermaksud 81 ni adalah 3 kuasa 4. Macam tu lah. Bentuk indeks dah lah tu. 3 kuasa 4. Okey, siapa yang faham dengan soalan terus dapat jawapan 3 kuasa 4. Tak buat yang ni pun tak ada masalah. Boleh je. 3 kuasa 4 terus pun boleh je. Lagi siapa yang dah siap?
Okey, Arifan dah siap lagi. Siapa lagi dah siap? Sila komen. Nurin tak siap lagi. Farhana, Syifa, Ahman. Okey, Hanani siap. Saiful tu siap dah. Ke baru masuk ni. Okey, hai Iqmal. Iqmal baru masuk. Okey, sekarang ni kita belajar tingkatan tingkatan 3 bab 1 pasal nombor indeks. Okey, indeks. Okey, sekarang ni indeks tu ialah kuasa lah Iqmal. Iqmal dengar tak sekarang ni? Dengar. Dengar, okey. Indeks tu ialah kuasa. Indeks tu ialah kuasa. So contoh 81. 81 dia nak tukar kepada bentuk indeks. Okey, bentuk indeks ni maksudnya macam ni lah. 3 kuasa 4, 5 kuasa 2, 7 kuasa 7, 7 kuasa 6 ke, 10 kuasa 3 ke, apa-apalah yang ada kuasa tu, maksudnya nombor indeks lah tu. Indeks lah tu, bentuk indeks. Okey, so kalau soalan yang ni, 81 asas 3. Maksudnya 81 tu dia nak 3 kuasa berapa dapat 81. Caranya, okey, 81 ni kita buat 3 darab 3. Okey, 3 darab 3. Kiralah dapat 9. 3 darab 3, 9. Tak dapat lagi 81. So darab lagi. Darab lagi 3. 9 darab 3, 27. Tak dapat lagi 81 kan. Okey, so darab lagi. Darablah sampai awak dapat nilai 81. So lepas tu awak kira lah 3 darab 3 darab 3 ni ada berapa kali? Kat sini ada 4. So 3 kuasa 4. 3 kuasa berapa? Berapa kali? Tu je. 3 kuasa 4. So okey Iqmal, boleh? Boleh. Okey, Iqmal cuba salin soalan ni. Cuba buat. Okey, satu persatu. A, B, C, D, E, F. Lagi Farhana dah siap ke belum? Syifa? Farhana, Syifa, respon.
Sekarang nombor berapa Farhana dengan Syifa? Okey, soalan B. 8/125 kan? 8. Sekejap. Apa bunyi macam connection tak okey. Suara saya dengar ke sekarang ni? Okey, dengar. Okey. Okey, soalan B. 2/5 kuasa berapa kan? Okey, so awak kalau nak buat jalan kira pun boleh lah. 2/5 tu okey, darab berapa? So darab 2/5 darab 2/5. Okey, dapat tak? 2 darab 2 dekat sini baru kalau darab pecahan, seteruslah atas darab atas, bawah darab bawah. Kalau darab lah pecahan, mendarabkan pecahan. Okey, atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. So 2 darab dengan 2 tak dapat nilai 8 lagi. So maksudnya dia kena darab lagi. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Okey, betul dah 8. Kat bawah ni 5 darab 5 darab 5. So dapat nilai 125. So maka 2/5 ni buat kurungan, jangan lupa kurungan kuasa 3. Okey, jangan lupa buat kurungan. Siapa buat 2/5 kuasa 3 salah. Tolong tolong buat kurungan. C, 49 asas 7. So saya tulis teruslah 49 asas 7 tu awak akan dapat 7 kuasa 2. Boleh 7 kuasa 2 kan? Okey, D 27/64 maksudnya 3 kuasa 4. Okey, jangan lupa buat kurungan. 3 kuasa berapa dapat 27? 3 kuasa 3. 4 kuasa 3, 64. So kita buat kurungan macam ni lah. 3 kuasa 3. 3/4 tutup kurungan kuasa 3. Okey, E. Soalan E 6 kuasa. 6 kuasa berapa Yang ni saya pun kena try kalau nak buat kan. Sebab tak ingat. 6 darab 6, 36. 36 darab 6. Tak apa nak just try and error je. 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3 kan. 6 darab, okey 6 kuasa 3 lah. 2, 1, 6 tu 6 kuasa 3. Okey, F. F ni negatif 2/3. So negatif 2/3 ni pastikan berada dalam kurungan. Mesti ada bracket. Negatif 2/3 to the power of berapa? Negatif 2 kuasa 5 kan. Kuasa 5. 3 kuasa 5. 2, 4, 3. Okey, kuasa 5. Mesti dapat sebiji macam ni. Kalau awak tulis negatif 2/3 kuasa 5, maka salah. Salah lah markah. Tak dapat markah dah. Kalau awak tulis negatif kat luar 2/3 kuasa 5 pun salah. Mesti negatif tu termasuk. Okey.
Boleh faham setakat ni? Okey, kita masuk kepada hukum indeks. Hukum indeks. Dalam nombor indeks ni dia ada hukum-hukum dia lah. Tapi bukan hukum yang wajib sunat. Harus tu tak ada. Bukan yang tu. Hukum dia ni dia macam apa ni, hukum-hukum ni macam peraturan lah kan. Peraturan. Contoh, okey, dalam indeks ni kuasa kan. Saya bagi contoh yang awak selalu nampak masa tingkatan 2, 1 lah kan. Okey, X kuasa 2. Sekejap, tukar-tukar. X darab X. Jadi apa? X darab X. X darab X jadi apa? X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 betul. Kalau sekejap, X kuasa 2 darab dengan X. X kuasa 3, yes. Okey, ni saya nak ingatkan balik lah ni. Okey, kalau bahagi kalau bahagi X kuasa 2 lah. X kuasa 2 per dengan X. Jadi apa? Tak tahu bahagi. X. Okey. X kuasa 2 per X dapat X. Betul lah. Okey, daripada sini pun tahu kan, daripada sini. Maksudnya macam contoh sifir kan. 2 darab 3 dapat 6. So kalau nak dapat 2, 6 tu bahagi 3 kan. Dia kata balik je lah kan. 2 darab 3 dapat 6. Maka kalau kita nak dapat 2, 6 bahagi 3. Samalah ni kan. X darab X, X kuasa 2. Sebab apabila X kuasa 2 bahagi X, dapatlah X kan. Benda yang samalah. Okey. Bahagi lagi. Okay, yang ni saya rasa awak tak pernah jumpa lah. Kalau X kuasa 2, kuasa 3, pernah jumpa tak? Tahu tak macam mana? Awak rasa macam mana? Agak-agak dia akan jadi macam mana? X kuasa 2, kuasa tukarlah. Okey, tukar. X kuasa 2, kuasa 2. Macam mana? X kuasa 2, kuasa 2. Awak rasa dia akan jadi apa? Awak boleh kembangkan dia pun boleh. Awak nak expand dia. X kuasa 2, awak darab. Dia kuasa 2 tu maksud dalam darab 2 kali kan. X kuasa 2 darab X kuasa 2. So kalau darab ni jadi apa? Macam yang tadi ni kan. So dia akan jadi apa? X kuasa 4. Okey, X kuasa 4. Betul? Okey, saya tukar lagi. Kalau X kuasa 2 kuasa 3, maksudnya X kuasa 2 3 kali kan. X kuasa 2. Okey, awak kena darab dengan X kuasa 2. Awak akan dapat X kuasa 4. X kuasa 4 tu awak darab lagi dengan X kuasa 2. Apa akan jadi?
X kuasa 6. Okay, good. X kuasa 6. Nampaklah tu. Okay, lagi. X kuasa. Okay, masa form 2 ada juga belajar ni. Contoh X kuasa. Okay, XY lah. XY kuasa 2. So, dia jadi macam ni. Dia, okay, jap. Bolehlah. XY kuasa 2. So, maksudnya kalau kita kembangkan dia, X, Y darab dengan XY. So, dia jadi apa? XY darab XY. XY kuasa 2. Betul lah. Yelah. XY kuasa 2 dia akan balik dapat yang ni. Okay, saya nak jawapan lain sikit. Apa akan jadi pada X? Apa akan jadi pada Y? Okay, saya tukar soalan. Saya cuba tukar soalan. Kalau saya letak 2X kuasa 2 akan dapat apa? 2X darab dengan 2X. So, saya akan dapat okay, 4X kuasa 2. Okay, good Amirul. So, yang atas ni maksudnya X kuasa 2, Y kuasa 2 lah. X kuasa 2, Y kuasa 2. Sebab kalau yang ni kan 2X tu bermaksud 2X darab 2X. So, kita akan ambil nombor darab dengan nombor kan. 2 darab dengan 2 dapat 4. So, X darab X dapat X kuasa 2. Jadinya, kita dapat 4X kuasa 2. Kalau XY kuasa 2 pun samalah. Kiranya X kuasa 2, Y pun kuasa 2. Okey. Lagi kalau saya tukar kepada bahagi. Bahagi 4X kuasa 2 bahagi dengan 2X. Sekejap. Macam ni. Okey, bolehlah. 4X kuasa 2 per dengan 2X. Kita dapat 4X kuasa 2 bahagi 2X. Kita dapat nilai 4 bahagi 2 dapat 2. X kuasa 2 bahagi X dapat X lah. Dapat X. 4 bahagi 2 dapat 2. X kuasa 2 per X tu dapat nilai X. So dapat 2X kat situ. Okey, lagi. Okay, balik kepada yang ni balik Yang ni. Okay, kalau saya tukar dia. Okay, sorry. Okay, bolehlah. Tapi saya tukar kepada 2X kuasa 2 kuasa 2. 2X kuasa 2 kuasa 2. Maksudnya jadi macam mana?
2x kuasa 2 darab dengan 2x kuasa 2. Ada idea? 2 darab 2 kan? 4x kuasa 2 darab x kuasa 2. X kuasa 4 lah. 4x kuasa 4. Itu kalau darab kan. So lebih kurang samalah dengan yang ni. Lebih kurang sama je. Kalau kita ada xy kuasa 3, maka dia jadi x x kuasa 3, y kuasa 3. Sebab sini x kuasa 1 kan. Macam itulah. Okey. Lagi kalau bahagi macam yang ni lah kan, 4x kuasa 2 per dengan 2x. Okey. Okey, tak apalah. Terus kepada hukum indeks. Okey, saya yang ni awak dah boleh mula salin. Untuk hukum indeks, okey, so daripada yang awak buat ni, x darab x, x kuasa 2 darab x, yang ni kan, bermaksud kalau kita ada a kuasa m darab dengan a kuasa n, dengan syarat asas dia samalah, dengan syarat asas dia sama, a sama a. Kalau macam ni x, 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 x kan, okay, asas dia sama, so dia akan jadi a kuasa m tambah n. Kat sini cuba awak tengok kan, ni x kuasa 1, yang ni pun x kuasa 1, maka kita dapat x kuasa 2. Kita just tambah je lah kuasa tu maksudnya. Okay. Kalau macam contoh yang ni, x kuasa 2 darab x. Maksudnya ni asas dia ni sama kan, x, x. Lepas tu kita ambil nombor dia, indeks dia 2 ni, tambah dengan 1 dapat 3. Okey. Boleh pasal yang ni satu dulu. Okay, ni yang pertama. Boleh ke yang pertama ni dulu? Boleh? Semua boleh? Nurin, Nuaira? Okay. Kalau bahagi maksudnya A kuasa M bahagi ataupun per lah, benda yang sama. Bahagi dengan per tu benda yang sama. Kalau tengok kepada contoh yang ni lah, x kuasa 2 per x. So maksudnya kita sini kuasa 2. Yang bawah ni kuasa 1. Jadi kita just tolak lah. 2 tolak 1. Dapat 1. So dekat sini jawapan dia ialah A kuasa M tolak N. Okey, hukum yang kedua. Okey, boleh hukum yang kedua ni. Hukum yang ketiga. Okey, hukum yang ketiga awak tengok contoh yang darab ni. X kuasa 2 kuasa 2. X kuasa 2 kuasa 3. So, dapat X kuasa 4, X kuasa 6. Macam mana tu? Kalau saya ada A kuasa M, lepas tu kuasa dengan N. So, dia akan jadi macam mana? Macam mana saya nak bagi umum? A tu dia nak kuasa macam mana? Macam mana 2 kuasa 2, lepas tu dapat 4. 2 kuasa 3 ni, X kuasa 2 kuasa dengan 3 dapat 6. Macam mana?
Sekejapnya dia terputus, connection terputus. Di tengah searching line. Okey, sambung. Macam mana, ada idea tak? Yang ketiga ni. A kuasa M kuasa dengan N. So dia jadi macam mana? Ada idea? Macam mana dua yang ni, macam mana X kuasa 2 tu dia dapat X kuasa 4. Macam mana X kuasa 2 kuasa 3 dapat X kuasa 6. Dia buat apa? MN tu dia buat apa? Okay, so kesimpulan dekat sini kita boleh buat M tu dia darab dengan N. Dia darab. Okay. Kalau dia buat kurungan macam ni, kurungan kuasa, terus kuasa. Okay. Jangan awak kira dia A kuasa M, tutup kurungan A kuasa N. Yang tu lain. Yang ni maksudnya darab. Kalau yang ni, dia sama dengan nombor 1 ni. Dia sama dengan nombor 1. Okey, kalau dia ambil dalam bentuk macam ni, maksudnya dia sama dengan nombor 1. So, tak boleh. Kita nak yang nombor 3 ni, hukum yang ketiga ni di mana A kuasa M kuasa dengan N. Kita tak tulis asas tu 2 kali. Kita tulis sekali je. Tu beza dia. So, bila tulis sekali je, maksudnya kuasa tu kena darab dengan kuasa satu lagi. A kuasa M darab dengan N. Okey, ada faham? Sekejap, penting lah. Macam mana? So 3 ni adalah hukum dia lah. Dan okey, saya tambah dekat sini kalau macam contoh yang dekat bawah ni. Ni kan XY kuasa 2. XY kuasa 2. Kiranya kita ada nombor yang lain lah. A kuasa M. Ni kan X kuasa 1. Okey, X kuasa 1. Untuk yang ni, okey, saya tulis nombor 4 lah. XY maksudnya X kuasa 1, Y kuasa 1. Lepas tu kedua-dua tu kuasa dengan 2 kan. Maksudnya kalau kita ada A kuasa M. Lepas tu B kuasa M. Okay, saya letak B kuasa M. So, okay, M tu dia tak kisah. Sekejap. Maksud saya, dia bukan kuasa yang sama, tak semestinya. Dia boleh je kalau X kuasa 2Y. X kuasa 2Y. Soalan dia tukar kepada X kuasa 2Y kuasa dengan 2. So boleh je macam tu. M tu tak semestinya nombor yang sama lah. Okay, saya tukar. A kuasa M dengan B kuasa N. N. Okay. A kuasa M dengan B kuasa N. So dia tak kisahlah ni nak kuasa 1, kuasa 2 ke kan. Kuasa apa-apalah. Kuasa besar ke, kuasa besar ke. Lepas tu okay, dia
kuasakan lagi dengan Q, P, P. Kuasakan dengan P. Contoh. So dekat sini, awak nampak tak? Dia ni kalau macam ni kan, dia akan dapat X ni, X kuasa 1 darab dengan 2 dapat nilai 2. X, Y ni. Jadi tak keluar. Nampak yang ni lah. Nampak yang ni. Dia tak keluar yang sign merah tu. Kalau yang ni, okey. X kuasa 1. Kuasa dengan 2 kan. Maksudnya dekat situ 1 darab 2. Dan sini pun Y ni, Y kuasa 1 darab 2. So dapat X kuasa 2, Y pun kuasa 2 bila didarab lah. So dekat sini asasnya A, M darab P. Dan kita darab dengan P ni kuasa dengan NP. Okey, boleh faham ke? Boleh faham ke setakat ni? Risau juga ni. Boleh ke? Okay, awak salin dulu. 5 hukum ni dulu. Okey, 5 hukum ni dulu awak boleh salin dulu. Kalau dia darab, maksudnya dia darab macam ni. Saya terus bagi contoh kat tepi kiri tu. Supaya awak boleh nampak beza dia. Awak boleh salin ikut ni, tak apa. Awak salin, awak tulis hukum tu dengan contoh dekat sebelah kiri ni. Atau awak nak padankan dia ke, ikutlah nak buat nota macam mana. Yang ni dia berkait dengan 2 ni. Ni saya buat tadi. Yang ni yang berkait dengan yang ni. Yang ni 2 ni. Yang ni kat sini. Yang bahagi ni, kalau yang bahagi ni sinilah. 5 ni je dulu. Untuk malam ni 5 ni je dulu. Alright. Dah siap dah? Dah siap dah buat nota? Okay, lepas tu kita cuba buat latihan. Masuk kepada latihan terus. Permudahkan. Ya, loadingnya. Permudahkan yang berikutlah. Soalan yang pertama. Okey, kita tengok kepada 2 kuasa 2 darab dengan 2 kuasa 3. Yang ni dia tak bagi. Sorry, Aiman Danish nak salin lagi. Okey, permudahkan 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. Yang ni dia tak bagilah. Dia tak bagi X ke Y ke A, B, C ke. Dia tak bagi huruf lah. Dia bagi nombor. Dia bagi nombor. 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. So, benda yang sama je. Asalkan dia bagi nombor tu asas 2. Maksudnya dua-dua tu asas yang sama. Asas yang sama. So, bila asas yang sama darab,
okey, asas yang sama 2 kuasa 2 darab dengan 2 kuasa 3. Dia akan jadi hukum yang pertama tadi. Iaitu 2 kuasa 5. 2 tambah 3. Okey, 2 tambah 3. Awak tulislah dulu. Untuk first ni awak tulis dulu. Macam mana nak kira. Supaya ingat. Okey, 2 kuasa 2 tambah 3. Tulis dulu macam ni. Untuk awal-awalnya awak tulis dulu satu persatu supaya nak refer nanti awak faham. Okey. Okey, so boleh buat soalan ni 3 kuasa 4 darab 3 kuasa 5. C M kuasa 6 darab dengan M kuasa 3. D Q kuasa 7 darab dengan Q kuasa 5. Okey. E 3 kuasa 6 bahagi 3 kuasa 2. Lepas tu T kuasa 8 bahagi T kuasa 7. Okey, sampai F 6 soalan dulu.
Okey, 12 soalan. 12 soalan ya. Awak tengok hukum dia, awak jawab. Tentu. Boleh buat sekarang, ada soalan boleh tanya.
Okay, homework tu saya nak awak siapkan yang ni je lah. Saya nak siapkan 12 soalan ni untuk homework. Sebenarnya saya nak bagi soalan pasal algebra. Tapi saya rasa nantilah fokus yang ni dulu. Okay, yang pasal beli buku tu insyaAllah buku yang buku latihan tingkatan 3 dengan buku algebra juga. Dan untuk algebra maybe kita akan ambil setiap kelas, setiap hari, setiap minggu. Setiap minggu lah. Setiap minggu tu kelas 2 jam. So dalam kita ambil masa 20 minit macam tu untuk buat algebra. Okay. So kalau boleh masuk awal algebra kita buat 8.30 tu. 8.30 sampai 8.50 kita buat algebra. Masuk awal okay. Lepas tu baru kita belajar. Tapi nantilah sebab buku pun tak dapat lagi kan. Okay, nantilah.